Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi Effendi dan saya adalah seorang pelakon, pengacara majlis dan penceramah motivasi. Mungkin anda pernah melihat saya di kaca-kaca TV atau mungkin kita pernah bertembung di mana-mana majlis, manalah tahu. Tapi tahukah anda, sebelum saya menceburkan diri di dalam dunia hiburan ini, saya adalah seorang peguam. Jadi apakah yang membuat saya bertukar arah daripada seorang profesional kepada seorang pelakon, pengacara majlis dan penceramah motivasi? Marilah kita sama-sama saksikan perkongsian saya di Soya One hari Rabu ini, 3 hari bulan Mac, jam 9 malam. Jumpa di sana. Dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya, Bro Halim, dalam rancangan Soya One. Okey, kita hari ni, sembang Soya kita hari ni, kita jemput seorang lelaki yang begitu hebat sekali. Seorang yang sangat miracle lah. Saya boleh anggap dia sebagai lelaki yang amazing lah. Tapi amazing tapi poyo. Okey. Yang itu kita perkenalkan Adi Effendi. Ya, alright. Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih kerana bersama-sama kami di Soya One Ya. Ni semua peminat Bro Halim ni. Kan? Adalah biasa-biasa je. Okey. Tapi tak apa lagi, Soya One ni maknanya sifat orang yang amazing. Overcome the fear, lepas tu never give up. E-excellence, one tu number one lah. Wah, Itu maksudnya. ada maksudnya satu-satu. Apa, ingat kita orang bodoh-bodoh. Ingat main petik je. Aku suka minum air soya, letak situ. Okay, so hari ni saya nak perkenalkan Adi Azhar aka Adi Effendi. Ya, Okay, betul. beliau yang saya kenal merupakan seorang yang sangat serius, seorang yang sangat tegas dan prinsip orangnya. Okay. Dan beliau sebenarnya dulu ada seorang lawyer, tapi sekarang dah jadi seorang lawyer buruk. So sebab tu kita namakan tajuk kita pada hari ini ialah lawyer ke lawyer buruk. Alright. Okay. So sebab tu lah kita invite Adi Effendi. Dan jadi sebelum tu saya nak kenalkan jugalah. Okay, mungkin nak kenal lah dengan Adi Effendi. Adi Effendi ni asal mana? Saya asal mana? Lahir mana? Saya memang anak Selangor, lahir di Selangor, tapi namun begitu kalau kita fikirkan tengok susu galurnya memang asal keluarga bapa orang Johor. Okay. Dari Johor. Alright. Mak orang Kelantan. Dialah. Seorang kat Kelantan, seorang kat Johor, jumpa di Kuala Lumpur, jatuh cinta, kahwin. Ini typical asam di garam laut, ikan di laut ni. Okay. Lepas tu, so family ke balik kampung kat mana kalau raya? Banyaknya ke Johor lah sebab sebenarnya orang bapak saya dia cerai masa umur saya kecil lagi. Umur saya 5 tahun dah bercerai. Alright. Kemudian arwah bapak saya kahwin semula. Kahwin dengan orang Penang. Jadi kami berulang lah. Sama ada Johor Bahru, rumah arwah tok kami, kemudian atau ke Pulau Pinang. Dia gila-gila lah tahun ni tahun depan gitulah. Katanya sekolah kat JB, betul? Sekolah di KL, di PJ dan akhirnya SPM di JB. Okay, JB sekolah apa tu? Sekolah budak nakal. Sekolah sekolah Muhammad Rahmat dulu Musa Hitam tu dia otai-otai dulu. TMJ. TMJ juga. Kerabat dia di Johor semua itu. Sekolah Maktab Sultan Abu Bakar atau English College Johor Bahru. Tu ramai alumni kan. Okay, lepas MSAB sambung belajar di? Okay, lepas MSAB kita pun apply lah macam dulu kan, masa tu saya SPM 1990. Jadi SPM 1990? Ya Allah. Dah lahir belum bro? Gila lah. 1990 Okay. Sama ada belum lahir atau belum sunat. Antara tu lah. Okay. So 1990 saya SPM. Maksudnya 91 lah. 91 lah zaman nak masuk apply universiti kan. Apply universiti matrikulasi dulu masa tu. Apply entah senyap je, kawan-kawan semua dah dapat pergi ke mana-mana universiti lah kan. So tak apalah, so bapak kita pun kata masuklah form 6 dulu. So masuklah form 6. Masuk form 6 dekat St. John Institution di Kuala Lumpur. Bulan minggu ke minggu, orang kawan-kawan semua dah masuk universiti, kawan-kawan sekolah kita tak dapat juga. Sedih. 3 bulan dekat St. John form 6,
dah dekat-dekat nak ada periksa pula tu, kita macam bodoh je dengan periksa, tiba-tiba dapat surat. Alhamdulillah masuklah ke UKM matrikulasi. Jadi saya St. John 3 bulan je. Okey. Lepas tu masuk UKM matrikulasi, lepas tu 2 tahun matrikulasi, 4 tahun degree buat undang-undang. Undang-undang. Okey, ni kira budak undang-undang ni FUU Undang-undang. UKM okey. Lepas tu jadi lawyer. Alright. So dapat jadi lawyer tu macam mana boleh? Ya, mula cerita sikitlah pasal pekerjaan tu. Jadi lawyer lah, jadi lawyer, tipikal lah lawyer kan, bosan dia kerja kan pergi lawyer kat sana tu janganlah marah saya. Tak adalah bosan, ada juga time-time yang bagus, saya takut kena saman lah kan. Tapi seronok. Okay. Tapi kerjanya kuat, kerjanya memang ambil masa kita lah sampai ke malam semua sekali kan. Saya kerja, mula tu kerja dengan orang, kerja di firma lain, kemudian tak lama lepas tu saya buka firma saya sendiri. Sampai tahun 2009 saya berhenti daripada jadi peguam dan saya masuk ke bahagian korporat. Oh, okey. Bahagian korporat tapi masih lagi di Jabatan Perundangan. Ya. Saya join Institute Accountant Malaysia. Oh, okey. Institute Accountant Malaysia ni, saya di bahagian perundangan. Kerja saya ialah kalau ada mana-mana aduan terhadap accountant, saya siasat. Kalau dapati salah, kita bawa dia ke lembaga disiplin. Itulah macam mahkamah juga lah. Kan? Lepas tu masuk engineering punya firm dan sebagainya tu tahun 2013 saya berhenti dan terus jadi MC. Okey. Masa tu saya sempat berjumpa dengan Abang Adi masa Abang Adi masih lawyer lagi. Kita buat agreement rumah kan. Ada dulu okey, tak ingat dulu. Tahun berapa lepas tu tiba-tiba jadi MC pula. Macam mana boleh terjebak ke alam MC tu? Okey. Mula-mula orang ajak ke? Tak ada. Cerita ni agak-agak memang sengaja pilih tukar bidang ke? Memang sengaja tukar bidang, tapi ada cerita lah di sebaliknya tu. Okey. Masa saya di lawyer pun dekat-dekat masa macam umur dekat-dekat tahun 2008, 2009 saya mengalami satu orang katakan krisis hidup lah. Okey, krisis hidup, life crisis. Business pun tak apa bagus, saya berhenti kerja dan sebagainya tu kan. Kemudian tahun 2010, 11, 12 macam adalah perkara-perkara yang berlaku dalam hidup saya yang kurang menyenangkan dan sebagainya tu kan. Sampaikan rumah tangga saya pun terjejas. Kemudian dah kahwin? Dah ada anak dah pun seorang. Kemudian kawan-kawan pun saya dulu lain orang bengis, garang. Kalau dekat Facebook tu suka maki-maki je. Ramai kawan-kawan saya yang masih kawan saya sekarang ni pun dapat tahu, boleh cerita kata memang dulu saya bengis. Selalu je kutuk-kutuk orang melepas cakap je. Mungkin sebab kita nak lepaskan perasaan kita pun tak tahulah kenapa kan. Kemudian kutuk-kutukan dalam English kat tu kan? English, BM kadang-kadang bahasa kita tak tahu pun dah terkeluar sendiri. Lepas tu itulah dia. Kemudian sampaikan kawan-kawan saya dah tak nak jadi kawan saya. So perangai saya macam tu kan. Negatif sangat perangai saya. Kawan-kawan pun tak nak jadi kawan kali dan gaduh pun ada. Sampaikan efek saya punya rumah tangga, sampaikan tahun 2012 bercerai. Mahkamah Syariah jatuhkan hukuman bercerai. Dan yang nak jadi ceritanya tu saudara mara saya, adik-beradik saya pun kadang-kadang macam dah tak apa nak rapat dengan saya. Hanya seorang saja yang betul-betul berada di sisi saya pada masa tu, yang betul-betul backing saya. Ayah saya. Ayah saya lah satu-satunya. Jadi bila berlaku cerai tu saya pergi pada dia kan. Dia lah yang bagi saya dorongan lepas tu kan. Tapi nak jadikan cerita ya Bro Halim. Tak lama lepas perceraian tu, tak sampai sebulan pun ayah saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi saya punya hope tu dah tak ada lah. Saya punya bukan hope lah, saya punya apa orang kata tempat mengadu, tempat kita minta sokongan kan. Tak ada. Untuk mengatakan semua Adi Effendi ni dia memang biasa cakap orang putih Jadi jadi tempat sokongan pun dia tak tahu cakap Melayu pun. Mak Adi memang dia cakap orang putih ke ataupun praktis sendiri ke atau macam mana? Dan sebenarnya memang bolehlah cakap English kan. Tapi ini pun sebab nak kata sebenarnya
Ramai orang tanya, bro macam mana boleh cara English yang belajar ke apa? Tak, sebenarnya saya nak cakap kefasihan bahasa Inggeris saya sebenarnya adalah tak bukan daripada TV dan daripada wayang. Saya dari kecil memang tengok cerita Tok Putih. Cerita 80-an. Betul kan? Television, Class of 1999, banyak lagi lah. Semua cerita-cerita lah, cerita Tok Putih kan. So, di situlah saya Dia belajar bahasa Inggeris dengan Michael J. Fox tadi. Night Rider, David Hasselhoff, 80 tu itulah cikgu-cikgu bahasa Inggeris saya. Itu cikgu-cikgu bahasa Inggeris saya. So kalau anak-anak anda nak tengok TV ke apa ke, jangan kata jangan. Biarkan, adalah ilmu yang belajar. Betul. Okey, Abang Ali, daripada peguam, lawyer, tiba-tiba jadi MC. Kalau dulu orang kata, you kerja apa? Dia lawyer. Tapi sekarang MC? Macam MC apa? Tak hayang ke career sebagai lawyer. Okey. Menarik soalan tu, bagus soalan tu. Sebenarnya nak cakapkan jadi lawyer ni dengan jadi MC ni bezanya langit dan bumi. Daripada segi pendapatan ni pula saya cakap terus terang jadi lawyer ni lagi kaya daripada jadi MC. Betul. Okey. Jadi lawyer ni lagi kaya jadi MC. Walaupun lawyer tu makan gaji sekalipun. Gajinya kurang-kurangnya 3,000 4,000 masa saya sekarang ni fresh tak tahu. Sekarang ni kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dapat job bagus, alhamdulillah. Tak dapat Dia banyak kerja. bukan. Tapi perasaan saya lagi tenang sekarang daripada saya masa saya buang. Kepuasan itu, dan masa saya adalah masa seni, tak adalah macam jadi MC ni, event ni kebanyakannya selalunya Sabtu Ahad. Jadi Sabtu Ahad, Sabtu kita buat satu job, dapatlah 2-3 ribu kan, Ahad dapat lagi 2-3 ribu, lepas tu Isnin sampai Jumaat duduk rumah bawa ambil anak kat sekolah, bawa dia balik rumah jalan-jalan Okey. Lagi satu lah, saya perasan lah macam jadi lawyer ni responsible besar. Betul. Tapi kalau jadi MC ni bukan kita nak bandingkan lah, tapi yelah kebetulan saya seorang jadi kan. Jadi MC ni ada apa kan? Habis lah. Tak ada lah nak kena responsible mesti balik ke rumah. Tak ada. Okay, so tadi itu antara kenangan manis lah untuk berada di peringkat antarabangsa kan. Okay, boleh tak kita nak cerita sikit cabaran-cabaran sebagai MC ni? Ada cabaran-cabaran sebagai MC, antaranya sebab pernah tak ada orang sailang tu? Banyak. Patut dah ada panjangnya sekali dah sini pak orang yang lupa. Ada je. Kenapa orang tu boleh sailang? Dia letak harga lebih murah. Harga murah. Okey, cabaran saya pada antara cabaran saya lah, saya MC full time. Saya bukan MC part time. Okey. Saya adalah MC part time yang ada kerja lain. Dia tak 100% bergantung pada bukan. Dia ada gaji. Bulan dia dapat gaji. Jadi kalau saya tak. Jadi kalau saya buat job contohnya, saya bagi quotation RM2,000 kerana itu yang saya boleh buat dan kita congak-congak kali, itulah saya rasa berpatutan harga saya RM2,000. Dia orang boleh buat RM500 je. Ya betul. Dia kisah apa selain dia ada income lain. Pernah jadi, itulah antara cabaran saya. Sebab harga lagi rendah lagi. Betul. Harga lagi rendah. Kemudian okey, itu satu cabarannya. Ada tak sebab dia lagi handsome ke? Selama ni banyak. Alhamdulillah lah, takat ni yang sailang saya semuanya yang mukanya lagi koyak. Sebab muka handsome dia tak letak RM500. Okey, adakah nilai MC ni bergantung pada popular ataupun glamour ni tak? Itu membantu. Itu membantu tapi tak semestinya. Satunya ada kepakaran daripada segi kefasihan dia. Kefasihan dia bercakap. Dan pengurusan, dia kena tahu pengurusan masa, pengurusan acara, pengurusan krisis, kecemasan dan sebagainya. Itu semua kita tahu. Protokol pun dia kena tahu. Okey, ini kita kepada mereka yang nak mencari MC kan, ataupun dia organizer ke apa-apa. Okey. Atau nak kahwin. Ataupun nak kahwin nak cari MC lah. Okey. Apakah ciri-ciri MC yang patut kita cari? Sebagai panduan lah. Okey. Okey, mula kita tengok lah. Kita ada orang nak glamour je, tak ada. Okey, sebab saya pernah nak cakap pasal tu kan, saya pernah jumpa
seorang penyanyi. Okay, saya tak nak cerita lah nama dia. Penyanyi tu masyhur jugalah ya. Okay, alright. Dia dijemput untuk jadi MC semata-mata sebab dia penyanyi. Ya. Tapi tak boleh, fail. Bukan bidang dia kan? Bukan bidang dia, fail. Okay. So, ciri-ciri satu kita tengok. Okay. Lagi. Ciri-ciri dia satu kita tengok. Majlis kita anjurkan berbentuk apa? Ya. Formal ke atau untuk majlis makan malam ada gelak, ketawa, jenaka dan sebagainya kan? Tidak santai ke tidak kan? Jadi kita kena cari MC yang bersesuaian dengan tu. Okey. Ada setengah MC boleh buat formal saja, tapi nak suruh dia buat lawan jenaka dia tak reti. Ada setengah MC tu boleh buat lawak jenaka. Apa khabar semua, tapi bagi dia satu event yang ada sultan kat situ dia tak reti buat. Aku koyak. Dia kena tahu majlis tu majlis apa. Majlis kahwin pun begitu juga. Majlis kahwin tu kena tahu juga, kalau lah majlis kahwin tu ada jemputan tetamu umat, kita datuk-datuk ke dan sebagainya. Kena tahulah orang tu ada protokol kena tahu. Kalau tak, dan tak perlulah menyanyi apa. Tapi dan satu lagi kita cari orang yang ada bakat dan ada pengalaman. Salah satu kesilapan seorang MC tu buat ialah apabila dia dekat atas pentas, dia ingat dia star, dia ingat dia diva. Tak boleh sebab saya sebenarnya juga buat bengkel untuk MC. Saya cerita kan pertama saya cerita pada pelajar saya, bila awak jadi MC atas pentas, awak bukan star. Awak cuma pengudah cara saja. Yang starnya pengantin, yang starnya yang bagi ucapan tu, yang starnya adalah VIP lah, apalah. Ceramah. Dia star, bukan awak. So kalau ada MC yang agak diva tu, jangan jauhkan dia. Itulah. Yang lain tu adalah sikit banyak lagi lah. Okey, dah tertips lah. Bagian mana kita tengoklah bagi kita buat main santai, cara MC santai, kalau nak buat protokol, kita buat protokol. Saya ingat satu MC yang paling kita respect lah kat Malaysia ni. Seorang memang boleh banyak bahasa kan? Saya kenal. Betul. Allah yarham Datuk Mahathir Noman. Itu sebenarnya adalah mentor peribadi saya. Betul, masya-Allah. Itu memang hebat lah, tabarakallah. Susah nak berganti Betul. Mungkin satu hari nanti insya-Allah Adi boleh ganti Amin insya-Allah. Datuk Mahathir Noman, Uncle Dil. Ya. Okay, so alright, tadi kita cerita tentang MC lah, apalah semua. Lepas tu sekarang ni saya tengok Adi Effendi dah banyak berlakon lah pula. Dah berpindah ke layar perak. Betul. Memang ini antara wataknya. Memang dia punya boncet dia. Dulu. Tapi inilah yang pembawa dia tahu. Muka koyaknya memang badan gemuknya. Inilah package. Inilah yang Muhammad Khalid cari. Dia mau cari yang boros dia, yang muka koyak. Tengok aja cerita. So ni laki Madi. Kenapa nama Madi? Memang nama dah ada ke atau nama dia memang dah ada? Bukan kerana Adi untuk Madi lah. Tak ada. Memang dah ada. Memang karakter tu memang dah ada. Memang dia dipikirkan dulu, barulah dia cari pelakon. Okey, ringkas ni jadi apa ni? Saya jadi pegawai perubatan MA Madi. Kepada peminat-peminat hantu Kak Limah semua kan. Sebelum ni dah ada pegawai perubatan. Ropi Cupak betul. So saya bukan menggantikan watak Ropi Cupak, bukan. Tapi sebab untuk kampung pisang bersiri-siri untuk kampung pisang bersiri-siri ni Muhammad Khalid nakkan watak yang berlainan, jadi digantikan dengan saya memainkan watak MA Madi. MA Madi ni lain tau dengan yang Ropi Cupak ni. Sebab Ropi Cupak bagus, dia macam lawak-lawak sikit. So Abang Muhammad tak nak yang macam tu, dia nak yang lain punya watak yang lain. Orang lain. Okey. So macam mana boleh terjebak ke kampung pisang bersiri-siri? Kampung pisang bersiri-siri ni sebenarnya saya haruslah berterima kasih pada kawan baik saya, balong saya, itu Abang Aziz. Balong. Aziz Osman dia kawan saya dah lama dah. Dah 20 tahun dah. Kemudian dia lah yang kenalkan saya. Sebab dia kenalkan saya pada Muhammad sebab masa PKP dulu saya dah tak ada benda nak buat, MC pun tak berjalan. Saya buat video YouTube, saya buat video Facebook, video yang ngarut. Itu yang buat Finger Dance tu? Yang buat Finger Dance tu. Dan saya wujudkan satu karakter ni. Satu karakter yang saya buat sendiri kan. Dan saya buatlah video-video yang bohong kan, yang bodoh-bodoh kan. Dan video tu lah
yang Abang Aziz tunjuk pada Muhammad Khalid. Tengok ni. Macam Muhammad Khalid suka. Dia cakap okey. Panggil dia. So saya pun pergi jumpa dia minum dekat dekat Mungkiara lah dekat situ minum dia, lepas tu sembang-sembang dekat tu suka. Okey, so dia jemput saya. Itulah dia. So dia abang dulu sama. Okey, watak tu lah. Watak yang saya create tu lah, yang buat video bodoh itulah yang membawakan pada watak-watak yang lain. Okey. Apa ni sebelum ni pernah berlakon cerita apa? Gerahas. Jadi Itu bawa arahan Aziz Osman juga tu. Jadi penyangak. Dia bawa nak jadi polis ke dia Jadi penyangak, jadi ketua penyangak. Ada gambar dia. Ada. Itu watak drama ini apa ni? Ini baru 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kami merakam buat recording yang satu filem pendek. Filem pendek bahasa Inggeris. Oh, ya ke? Okey. Jadi apa ni? Ini okey. Sebenarnya sebab masih lagi dalam pemikiran dan tak dibenarkan untuk cerita. Oh, tak boleh cerita. Boleh cerita. Tunjuk gambar saja boleh. Tapi tak boleh nak cerita. Awak mana yang digagah ni? Ada cerita tu So kalau nak tahu, macam mana cerita ni? Ini akan keluar YouTube sebab cerita ni takkan ditayangkan di mana-mana program. Cerita ni dirakam, dibuat, digubal, diolah sekali. Hanya semata-mata untuk submit kepada pertandingan filem antarabangsa. Alright. Okay, so tak ada tajuk ke? Belum lagi. Nak tengok je, nak search je. Akan keluar YouTube. Okey, akan keluar YouTube kan. Okey, alright. So balik mula. Gerahas tu. Gerahas Jamal Belut. Dia penjahat utama. Gerahas 2020 episod 21. Tajuk dia Belut. Tajuk dia Belut. Saya memegang watak Jamal Belut lah. Gangster lah, ketua gangster pada masa tu. Dan memang dah lama kan kita tak tengok watak gangster yang buncit. Dan dikejar Era Fazil. Oh my god. Era Fazil lah. Kenapa dia kejar awak ni? Dia polis. Oh, dia polis. Dan sebelum tu pula adalah beberapa siri drama lagi dan tahun 2018 Pascal lah. Pascal. Okey. Saya nak bagi pesan. Tengok Pascal, tengok 10 minit terawal. Okey. Pascal tu kalau anda tengok kan ada seorang hero tu yang badan dia berketak, badan berketak. Bukan saya. Saya 20 minit lah, 10 minit. 20 minit pertama. Siapa yang tengok 20 minit selepas dah masuk ke main lambat lagi. Ada kat Netflix sekarang ni. Ada kat Netflix sekarang. Atau kat YouTube ada kat sini. Tengok saya lah kapten kapal. Kapal juga lah kapal yang kena serang pelanun Somalia kan. Saya lah kapten kapal tu. Masa tu pegang watak sebagai apa? Mister apa? Kapten lah, Kapten Michael nama dia. Kapten Michael lah. Itulah Cina lah kira kan. Kapten tu sebenarnya sebab kisah tu sebenarnya kisah benar. Kisah benar. Kapal tu memang wujud dan perkara tu yang serangan daripada askar Somalia dan TUDM kita datang bantu memang betul. Memang betul berlaku masa tu sama saya baby. Maknanya tu watak saya Kapten Michael tu memang wujud. Ya. Tapi saya tak pernah jumpa dia. So Kapten Michael, kalau anda sedang menonton sekarang ni, tolonglah hubungi saya nak pengen jumpa awak. Okay. Kapten Michael kan, masa tu balik cakap putih ingat ni. Cakap putih betul. Asyik cakap putih. Abang boleh tunjuk contoh sikit cakap putih ke? Jadi MC cakap putih. Ladies and gentlemen, welcome to Soya One with the one and only, the best, the fabulous host, Bro Ale. Thank you very much. Okay. Itu contoh lah Contoh. Nak cakap lebih boleh tapi kena bayar. Tapi dekat Istana Budaya kan, Abang Haji jadi MC kan? Istana Budaya? Ya. Istana Budaya saya pernah jadi MC untuk masa tu ada konsert lawak jenaka pertama di Malaysia yang diadakan di Istana Budaya. Masa tu kita ada Harith Iskandar, kita ada Douglas Lim, Dr. Jason Leong dan apa lagi lah. So it was in English, right? Yeah. Stand up comedy nama dia tu. Masa tu komedi berdiri. You are hosting in English, right? I speak English. Mana speak English. Jadi kita nak minta dia baca berita. Mana? Oh ni, sini. Apa? Apa pula ni? Okay, so kita nak berehat sekejap.
sementara sebelum kita masuk ke section sosial, kita ada sedikit play apa? Play lah. Role play. Bukan role play. Kita main-main. Play. Play. Okey. Games bang, game. Games. Okey. Apa-apa lah. Mana dah penebik? Yang mana tu? Sorry. Apa? Ni kita kat air soya. Minum. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, tapi kalau minum tu nanti misai jadi putih. Okay, thank you. Ni penebik kita. Okay. Yeah. Dia belum kahwin lagi. Kesian dia. Cantik dia. Sedang mencari suami. Dan nasi goreng dia sedap. Sedap kan? Itulah. Sekejap je suruh mamak buat kat bawah buat. Okay. Apa? Okay, apa minta ni? Abang Hadi baca berita. Abang Hadi pernah baca berita? Saya pernah baca berita dulu. Saya baca berita bahasa Inggeris untuk HIP TV. Sekarang ni namanya dah tukar jadi Unify TV lah. Okay. Masa tu apa ni, channel apa Channel HIP TV bawah Capital TV. Capital TV. Ya. Okay, so ini saya minta Abang Hadi baca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kamera. Sambil tu kamera. Okay. Nak yang mana ni BM? Tak apalah, BM lah. Okay, ready? Okay, kita tengok kemahiran Adi Effendi untuk membaca berita. In 5 second, 4, 3. Salam sejahtera. Selamat datang ke Berita Soyawan. Saya Adi Effendi. Sebuah mahkamah di Perancis pada Isnin menyabitkan bekas Presiden Nicolas Sarkozy bersalah melakukan rasuah dan menyalahgunakan... Salah nama. So betul-betul. Nicolas Sarkozy. Okay. Alright, sambung. Proceed. Kamera sana. Okay. Sebuah mahkamah di Perancis pada Isnin menyabitkan bekas Presiden Nicolas Sarkozy. Kamera mana nak aku padam ni? Ini cabaran. Okay. Bekas. Aku baca berita tu satu kamera je, okey? Tukar. Okey. Peguam Sarkozy Thierry Herzog dan bekas Magistrate Gilbert Azibert dijatuh hukuman yang sama atas tuduhan rasuah salah guna kuasa dan membocorkan maklumat sulit, lapor agensi berita Cinehus. Okay, proceed. Mereka tahu dan sedar tindakan mereka adalah salah, kata Hakim Christine. Perempuan. Mereka tahu dan sedar tindakan mereka salah, kata Hakim Christine Mi. Sarkozy, 66, bekas Presiden kedua di Perancis yang dijatuhkan hukuman undang-undang. Salah jatuhi apa pula. Sebelum ini, Jacques Chirac, Presiden Perancis dari 1995 hingga 2007 yang meninggal pada September tahun lalu, dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun pada tahun 2011 kerana mewujudkan jawatan palsu untuk anggota partinya semasa menjadi Datuk Bandar Paris pada tahun 1990-an. Di bawah undang-undang Perancis, Sarkozy tidak perlu menjalani hukuman di penjara dan beliau boleh memakai gelang elektronik. Sarkozy yang memimpin Perancis dari tahun 2007 hingga 2012 mempunyai 10 hari untuk mengemukakan rayuan terhadap putusan itu. Cut! Apa benda kau cakap, setan? Aku pengarah Ahmad Nisfu. Okay. Aku baca berita Inggeris. Kau bagi aku bahasa ni, aku mana faham. Okay, mantap. Dia sebut tadi Jacques Chirac apa? Jacques Chirac. Betul lah. Okay, tepuk. Ya, mantap. Berjaya. Bukan sekadar boleh jadi MC. Bukan sekadar berlakon jadi Madi. Juga boleh baca berita. Ambil kau. Dahsyat ni lawyer ni. InsyaAllah. Sebab tu tajuk kita dari lawyer menjadi lawyer buruk. Memang betul-betul buruk ni. Sudah buruk. Sampai hati. Dah memang kalau tak buruk memang dah buruk dah. Double buruk dah. Masya Allah. Okay. Apa lagi? So, apa? Kita sekarang ni kita sambung balik cerita. Okay. Macam mana nak lahirkan rasa confident ketika berada di atas pentas? Okay. Ada teknik-teknik dulu. Yeah. Okay. Yang best itu bila kita naik atas pentas, mesti kita ada rasa darah gemuruh, betul tak? Ya, betul. Dan orang selalu tanya pada saya macam mana nak hilangkan rasa darah gemuruh tu. Ya. Okay. Saya pernah tanya Allahyarham Datuk Mahathir Lokman. Ya. Masa dia sakit-sakit dulu, saya pernah tanya dia, Uncle, masa saya lawat dia di hospital. Tengah saya sakit ingat tanya lagi. dia? Astagfirullahaladzim. Tak ada, masa tu dia sihat dah di hospital tu. Bang Raik ke apa. Tanyalah kereta dia tu nak bagi pada siapa. Allahuakbar kau ni lah. Tu tanya pada dia. Uncle, macam mana nak hilang? Uncle dah jadi MC dah bertahun dah. Yeah. Okay.
Datuk Mahathir Lokman ni digelar juga sebagai godfather of MC di Malaysia ni. Yes, betul. So saya tanya dia lah. Dia kata apa tahu pada saya? Adi, pada hari yang kita dah tak ada lagi dah rasa darah gemuruh bila nak naik pentas, hari itu adalah hari yang kita dah langsung rasa tak seronok lagi dah untuk buat kerja tu. Kita dah tak ada hasrat, tak ada hati dah nak buat kerja tu. Tak faham. Okay, dia cerita pada saya in English okay. The day you no longer feel nervous is the day when you have no passion for what you do. Sekarang baru saya faham. Tadi tak faham sebab hari yang kita dah tak ada rasa gementar adalah hari yang kita dah tak ada rasa seronok lagi dah nak buat kerja. So, gementar is good. Gementar is good. Sebab bila kita ada rasa gementar, bila kita rasa darah gemuruh, maknanya kita nak buat sebaik mungkin. Sebab tu. Kalau kita dah tak nantak situ, apa jadilah kan. Don't fear to fear. So don't fear. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak beranikan diri walaupun ada darah gemuruh tu. Kan? Apa pula tu? Okey. Dalam bengkel saya ada ajarkan 11 kaedah. 11 Alim. 11 kaedah macam mana nak hilangkan rasa darah gemuruh, tapi saya sharekan 1-2 je lah boleh? Boleh. Yang pertama ialah baca doa. Sebelum naik pentas baca doa atau tak kira lah agama apa sekalipun, saya sebagai orang Islam saya baca doa penerang hati sebelum naik. Dan apa-apa saja, tak kira lah kalaupun kita jenis orang yang tak ada agama atau kita percaya pada benda-benda mujizat kan, macam saya percaya pada benda ni sebab benda ni membawa tuah pada saya. Tak apa, guna. Ambil lah apa saja yang kita guna untuk stokin sakti kita kena pakai. Terus terang cakap Bro Alim terus terang cakap, saya ada seorang yang kata bila dia naik pentas, tak tipu ni, bila dia naik pentas dia kena pakai seluar dalam yang tu juga. Untuk beri dia keyakinan. Tak apa, silakan, jangan gelakkan dia. Itu keyakinan dalaman. Memang dalaman. So, apa saja keyakinan yang boleh bawa kita, apa saja boleh bawa kita keyakinan, kita guna. Kalau kita orang Islam, doalah, baca doa. Yang tip yang keduanya ialah bila kita naik atas pentas, perkara yang kita kena buat ialah senyum. Senyum. Kita senyum tu secara automatik, kita kena paksakan diri kita walaupun kita tak suka, walaupun kita darah gemuruh, walaupun kita takut. Senyum. Sebab bila kita senyum, ia akan mengalirkan pendarahan kita, dan bila kita senyum kita tengok orang. Bila kita tengok orang dan kita senyum, garantilah saya bagikan garanti bahawa orang tu akan senyum balik pada kita. Dan bila orang tu senyum balik pada kita, kita rasa lega. Tak pernah lagi, insyaAllah saya dah 48 hidup di dunia, tak pernah lagi saya jumpa orang bila saya senyum kat dia tak pernah lagi orang buat macam tu kat saya. Tak pernah. Kita punya penerbit hari ni. Tadi abang ada senyum kat dia. Dia tak tahu dia pakai face mask tadi. Tak nampak. So, bila dia senyum balik ke kita rasa lega, dan ini akan memberikan kita lagi keyakinan. Itu dua tips saya bagi free. Selain berdoa, senyum. Kalau nak tahu lagi, kena masuk bengkel saya. Masuk bengkel lah. Selalu buat bengkel? Kurang sikit lah PKP ni kan. PKP kan, lepas PKP ada balik. Adalah insyaAllah. Alright, so kita nak tanya lagi macam mana biar confident. Lepas tu lakonan tu kan. Kita cerita pasal lakonan pula. Lakonan apa yang apa perbezaan jadi MC dengan berlakon ni? Mesti ada banyak beza kan? Ada beza. Tapi persamaan pun ada juga. Persamaannya adalah kita kena banyak menghafal. Kita kena menghafal apa yang kita nak cakap, dan kita kena hafal nama mustahak tu. Sebagai seorang MC, kita kena hafal nama yang paling mustahak tu lagi satu cabaran. Nama orang tu akan pelik-pelik. Nama orang Cina lah, nama orang India lah, dan juga nama orang Thailand contohnya. Lagilah bergelut-gelut. So tapi kita kena tahu macam mana nak sebut nama itu. Benda tu jugalah kita bawa pada berlakon. Lakonan pun kita kena hafal. Perbezaannya, yang berlakon dunia lakonan ni, emosi. Emosi itu kadang-kadang mesti ada. Expression muka. Expression muka, dan kadang-kadang tu kita kena lebih-lebihkan pula tu. Jadi itu kita tak perlu bawa masa kita MC. Itulah antara perbezaannya. So berlakon apa yang paling best setakat ni? Pengalaman yang paling, selain daripada dikejar oleh Era Fazira, oh my god. Betulnya lah.
Jangan itu tak apa lagi. Saya pernah berlakon dalam satu drama, isteri saya Daphne I King, okey. Oh my god. Memang macam isteri dia. Muka ni. Suami. Isteri Daphne I King. Saya teringat cerita Beauty and the Beast. Betul. Okay. Daphne I King. Rasanya dia kena tipu kot nak kahwin kan. Aduh, kesian betul lah. Ya. Tapi pengalaman paling manis saya berlakon ialah dengan Kampung Pisang Berseri lah. Okey. Sebab itu antara pertama kali saya dapat berlakon dengan bawah arahan seorang legenda, Muhammad Khalid. Bukan senang nak dapat peluang macam tu. Kemudian saya dapat pula berlakon dengan otai-otai macam Aziz M. Osman, macam Bel Ngasri, Kaza Saisi, Dewa Sapri, banyak Ava Vania, ramai lagi lah pelakon yang hebat-hebat yang saya digandingkan. Dan itu semua tu pengalaman yang saya bukan saja dapat berlakon tapi dapat belajar juga daripada diorang. Masa saya tak ada scene, saya bukan duduk melepak ke apa ke, saya duduk belakang abang Muhammad Khalid, tengok macam mana dia arah. Macam mana dia buat arahan, macam mana dia frame semua sekali. Seronok saya belajar tu. Walaupun cerita tu cerita hantu. Jadi dia dah tentulah banyaknya waktu malam. Lakonan pun waktu malam. Daripada pukul 9 malam sampai ke 6 pagi tu. Untuk pengetahuan Abang Hadi, Kak Dalimawati, dia pernah join saya Jumrah. Iya. Wow. Kalau sebut Ustaz Ali Hafiz kenal. Okey. Sebab saya pernah bawa dia pergi umrah. Malam-malam saya kejut dia, jom Kak kita ke Mural malam ni. Satu hari boleh bawa saya pergi umrah juga. InsyaAllah. Amin. Okey. Itulah Kak Dalimawati. Pengalaman saya bawa hantu umrah. So itulah pengalaman saya yang manis. Itulah Kampung Pisang Berseri. Dekat 2 bulan juga berlakon di Kuala Kangsar. Okey, alhamdulillah. Saya sebenarnya ada cita-cita nak berlakon juga Abang ni. Boleh lah. Saya nak berlakon, nak jadi seorang, tak nak jadi ustaz, saya nak jadi Progol Berseri. Tapi Progol Berseri tu bukanlah saya berlakon kat Asri Rogol. Tak ada. Tapi saya orang ingatkan dia ni baik, rupanya dia ni Progol punya. Macam tu lah, saya nak pegang watak other side of myself. Sebenarnya itu adalah satu cita-cita yang menarik sebab rasanya kalau ikut rupa memang dah ada. So, rupa serius tapi ada ciri-ciri gatal-gatal sikit. Boleh. Ada. Baik. Dan ada ciri nafsu kuat. Betul. Baik. Okeylah. Okey Abang Hadi. Apa watak cita-cita Abang Hadi untuk berlakon? Okey. Saya sekarang ni tak ramai orang tahu bahawa saya pernah berlakon, belum keluar lagi, masih dalam peringkat post production, satu filem bahasa Inggeris yang bukan yang tadi tu. Ni minggu lepas. Sebelum tu lagi pada bulan 12 itu saya ada dan saya juga telah akan berlakon untuk satu lagi filem bahasa Inggeris untuk tayangan antarabangsa juga tak lama lagi bila kita dah habis daripada PKP ni. Jadi kenapa saya nak buat ni? Sebab umur saya dah 48, lagi 2 tahun nak 50. Jadi maknanya di Malaysia ni peluang untuk saya dapat watak-watak yang lebih bagus ni makin lama makin sempit. Sebab kita nak lawan lain lah kalau muka. Tapi Jalaluddin Hasan tu tua juga. Ya, tapi dia start daripada muda. Aziz Sattar dia start daripada muda. Semua tu start daripada muda, saya tak. Dan masa tu memang dia orang golongan pelakon ni tak berapa ramai sangat. Sekarang dah ramai dah. So muka saya bukan muka Aaron Aziz. So bukan muka Hans Isaac. Betul. Betul eh. So peluang peluang saya dekat Malaysia ni macam tak banyak sangatlah. Jadi tujuan saya berlakon dalam filem-filem orang putih ni, bahasa Inggeris ni, untuk exposure saya di luar negara. Manalah tahu rezeki Allah bagi kan. Kita tak boleh kata mustahil. Betul. Kalau satu hari adalah peluang saya di luar sana. Mungkin Hollywood panggil saya ke. Kita tak tahu. Itulah tujuan. Itulah harapan saya sementara masih ada nafas dalam badan. Ya, betul. Saya rasa Hollywood boleh panggil Abang Hadi untuk berlakon cerita Beauty and the Beast. Jadi watak Beast tak payah lakon tak payah nak make up banyak-banyak. dan Progol Berseri. Aduh. Okey Abang Hadi, kita berehat siap. Aku tak tahu kira menyesal juga datang tadi. Okey, buat peminat-peminat Adi Effendi jangan marah. Saya kutuk dia ni. Sebenarnya ada ke peminat saya kan? Kenapa host saya ni lama kutuk saya punya pelakon idaman apa benda semua. Tak korang lah. Okey, so kita punya game hari ni ialah ada game. Okey, mana apa? tu
Teka-teki. Teka-teki. Tak minggu ada teka-teki. Teka-teki, teka-tekuk. Okey, ni teka-teki dalam masa 5 saat. Kalau gagal jawab, Abang Adi akan diketuk. Contohnya tahu macam ni. Okey, itu kalau salah jawab lah. Okey, ataupun gagal menjawab. Okey. Alright, so teka-teki kita. Ali seorang penjual roti. Tiba-tiba dia ditahan polis. Sedangkan dia tidak melanggar sebarang undang-undang. Kenapa? Ali ni seorang penjual roti. Tiba-tiba dia ditahan polis. Polis tu nak beli roti. Okey. Pandai. Dia lawyer kan. Lawyer memang susah tipu sikit. Okey, yang seterusnya. Kenapa ada satu pokok kelapa ditanam di depan rumah? Kemudian dah lah ditanam, kemudian nak ditebang pula. Kenapa? Ada satu pokok kelapa ditanam di depan rumah. Lepas tu dia nak ditebang. Lepas tu nak ditebang. Kenapa? Dia dah tua lah kot, dah tak ada buah. Salah. Kenapa? Kenapa? Boleh Google tak? Boleh Google. Siapa yang boleh bagi jawapan? Kalau nak bagi jawapan, boleh bagi jawapan. Okey. Talian Hayat. Kelab. Kenapa? Okey. Boleh telefon anak boleh tak dia? Dia pandai macam tu. Sebab nak bawa rumah. Sebab nak buat titi. Kenapa dia ditebang? Kenapa ditebang? Dah tanam, lepas tu memang dah tanam depan rumah. Lepas tu tiba-tiba dia tebang pula. Kenapa? Sebab dia suka lah. Salah ya. Kenapa dia tebang? Takkan nak cabut. Gila pun dia cabut. Mesti nak tebang. Pokok kelapa kot. Jadi jawapannya takkanlah nak dicabut. Takkanlah ditebang. Mesti dah cabut. Okey. Takkan nak dicabut, mestilah ditebang. Silap. Takkanlah nak. Bak sini. Okey, first time tetamu yang ketuk. Okey, tak apa. Okey. Pintu apa yang ada 10 orang tarik tapi tak boleh tolak ke? Ada 10 orang. Apa soalan ni? Ada pintu walaupun ada 10 orang tapi tak boleh ditolak. Try nak buka pintu dah 10 orang tolak tapi tak boleh tak? Kat pintu tu untuk tarik ni yang satu ala punya pintu tu. Aku dah tersebut tarik atau silap lah. Sorry. Okey. Salah aku. Kenapa kena ketuk? Okey. Okey. Dalam banyak pokok apakah yang tertinggi di dunia? Pokok apa yang paling tinggi kat dunia? Pokok dekat atas Gunung Everest. Betul ya. Betul. Memang Adi Afandi memang pandai. Memang otak dia memang otak pandai, otak penipu ya. Okey, biasanya bila masa anda teruskan kita ke merah, okey. Biasanya kat traffic light, bila merah kita berhenti. Betul. Bila hijau kita jalan, ni terbalik. Bila merah kita jalan, bila hijau kita berhenti apa? Okey, mesti tak dapat ni. Bila polis suruh lah. Alah. Okey, bila makan buah tembikai. Bila merah makan lah. Bila Allahu Akbar. Apa kalau aku makan tembikai kuning mahal? Nampak lawyer. Lawyer buruk macam tu, okey. Okey, yang seterusnya ialah dalam banyak-banyak bunga apa warna hitam? Bunga teh ayam. Salah. Bunga. Salah. Ini bunga betul, memang bunga. Bunga apa yang bunga apa? Bunga orkid tu. Tak, bunga dahlia. Salah. Kena lagi. Okey, bunga taya. Siapa tulis ni? Okey, ikan apa yang boleh berhenti sementara? Sementara tiba-tiba dia berhenti. Alah macam ni. Lekalah. Okey, ikan paus. Sebab dia boleh paus. Okey, yang terakhir. Kotak apa paling lemah? Kotak apa paling lemah? Aku tak tahu. Kotak apa paling lemah? Aku tak tahu. Kau tak kuat. Okay. Kau tak kuat. Aduh. Dah baru cooperation ni. Aduh.
Macam nak mati. Ah, Aduh. tak boleh. Kena datang balik. Kejap pergi mana-mana. Okey, Badi. Ah. Kita ramai yang tak tahu tentang Adi Effendi merupakan presiden sebuah persatuan, iaitu persatuan oh my god, persatuan Star Wars. Okay. Ini tak ada dalam skrip okey, tak ada. Tu dia dah kata aku tak. Ni tak ada dalam skrip. Okey, tak ada dalam skrip. Ni siapa ni? Siapa ni? Alah Muhammad ni. Ni siapa ni? Mana tetamu kita? Adakah ini Adi Effendi? Dah kenapa ni? Apa soalan? Okey, ini Adi Effendi ke ni? Yalah. Ya. Okey, sebenarnya ini watak yang tidak dikenali dan kita sedang mencari nama watak ni. Okey, watak ni watak ni sebenarnya saya ni lahir masa PKP dulu. Masa PKP dulu kan tak ada benda nak buat video-video bodoh-bodoh kan. Keluarlah pergilah kepada TikTok saya ke, dekat Instagram ke, kat Facebook saya adalah video saya ni lah yang saya buat dengan Donald Trump tu. Pergi pada Mamat Khalid nak dapat. Jadi tapi sampai sekarang, daripada tahun lepas sampai sekarang tak ada nama lagi. Tak ada nama watak. So boleh cadangkanlah nama watak ni. Okey, dia kata dia lahir masa PKP. Siapa orang pangkau naik? Okey, ini dia anak PKP Okey, tapi tak apalah. Okey, Abang Adi. Ini bukan Abang Adi ni. Abang Adi adalah Presiden Persatuan Star Wars Malaysia. Tu cerita dulu. Persatuan tu buat apa sebenarnya? Kita pasal pernah ke panggil Darth Vader ke? Dah, kita itu sebenarnya kita ahli-ahli dia semua adalah peminat filem Star Wars lah. Filem Star Wars. Jadi kita saja nak berkumpul dan kita berpersatuan supaya kita boleh anjurkan program kan. Jadi antara program yang kita buat antaranya adalah kita buat gotong royong untuk bersihkan rumah Star Wars. Pediatric ward pediatric di PPUM. Wow. Jadi banyak juga perkara-perkara kemasyarakatan yang kita buat, dan kita buat juga tayangan perdana Star Wars, tayangan Star Wars dan mana kita jemput anak-anak yatim. Dan kita juga buat ada derma lah, kutipan derma dan kita sedekahkan pada anak-anak yatim. Ada jugalah. Kita buat aktiviti-aktiviti yang sebegitu jugalah. Tapi nalurinya, natijahnya adalah peminat-peminat Star Wars untuk berkumpul. Itulah dia. So pernah panggil Darth Vader ke datang ke? Tak ada. Kita sebenarnya sebab di Malaysia ni ada ramai orang yang suka berpakaian beragam. Cosplay. Pakai jadi ada yang Darth Vader, ada jadi Princess Leia, ada Chewbacca, ada Han Solo, Luke Skywalker, semua ada. Jadi tak payah kita panggil daripada Hollywood. Semua dia pakai kostum dia orang yang betul-betul nampak macam mau keluar wayang memang. Jadi kita bawa lah dia orang, jadi dia orang peragakan lah, bawa pergi ke hospital, jumpa budak-budak kan, seronok dengan dia orang tu je. Nak ambil betul-betul daripada Hollywood, gila mahal kau. Dia orang tak ada support ke apa ke? Tak ada. Sponsor ke? Tak ada. Okey. Alright, so apa aktiviti tu lah tadi? Itulah dia. Pergi PPUM lah, buat pre-rating buat apa? Masuk hospital. Tak adalah kita masa tu tahun tak ingat 2013 kot, kita cat balik buat pediatrik kan dengan kartun bertemakan Star Wars kan, dia orang kali dan bilik rawatan dia orang. So bilik rawatan budak-budak ni bosan, jadi budak-budak jadi takut, jadi risau kan. Jadi kita catkan bagi nampak ceria sikit kan. Jadi itulah. Jadi budak-budak bila nak kena suntik kan, jadi dia nampaklah gambar-gambar tu semua, jadi dia distracted lah kan. Jadi itulah yang kita buat. Okey. Maknanya memang bermanfaat lah aktiviti yang dia buat. Mantap. Okey. Abang Adi, tunjuk sikit apa ni yang video apa kita tak ada simpan video ni. Boleh mainkan tak? Yang apa ni dance apa? Finger dance. Finger dance. Itu
macam mana dapat idea tu buat finger dance? Okay, tuan-tuan semua boleh tengok finger dance di Di Instagram ada, di TikTok pun ada. Di TikTok pun ada. Ikut saja Instagram saya adi.afendi atau TikTok pun sama juga lah Adi Afendi. So, berapa lama nak belajar praktis buat? Lama tu. Lama tu. Finger dance ni adalah di mana kita dengan berlatar belakangkan lagu, jadi kita menggerak-gerakkan jari kita dalam macam tarian lah, tarian jari kan. Memang susah, memang benda tu lama nak kena belajar, dan bila nak buat rakam tu pun memang lama. Punyalah payah sampai ke bila dah buat tu dah berjaya tu, wah seronok, lupa terus sampai sekarang. Itu slow motion ke atau memang betul kelajuan sebenarnya? Itu adalah dia punya rahsia. Rahsia je lah. Okay. So yang perempuan tu siapa sebenarnya? Yang nampak tak tahu, memang dekat TikTok. Oh, just follow dia lah. Saya hantar mesej, minta nombor telefon, dia tak jawab sampai sekarang. Ya. Kesian betul. Agaknya mandi pakai rambutnya tu memang. Mungkin lah kot dia takut. Ni manusia kan tu kat limah tak tahu. Okay, so itu memang dapat apa viral lah benda tu kan? Boleh buka. Boleh buka. Barulah. Aduh. Saya takut terbawa nightmare. Wajah hodoh. Terus masuk hospital balik. Baru keluar hospital. Okay, Abang Adi. Abang Adi jadi lawyer pun sudah. Jadi pengacara pun sudah. Jadi pelakon pun sudah. Okay, lepas ni Abang Adi nak ke mana? Nak jadi millionaire. Millionaire jadi apa? Takkan millionaire gitu. Tapi Abang Adi kita boleh tengok muka dia dalam iklan Unify. Saya juga berlakon iklan. Saya berlakon iklan Subam yang krim gatal tu. Jadi ada lah iklan saya garu-garu badan gatal-gatal kan. Dan juga iklan Gaviscon. Gaviscon makan banyak saya pelahap perut jadi sakit. Jadi makanlah ubat Gaviscon lepas tu keluar juga. Dan of course dah tentunya Gaviscon tu memang watak dia memang sesuai. Buncit kan. Buncit kuat makan terus sakit perut. Memang ikut nafsu betul. Memang Abang Adi sangat. Okay. Kemudian ni lah Unify. Unify yang terkini kan. Nak cerita pasal tu kan, nak cerita balik. Ada satu pada tahun 2017 kan, Abang Aziz Musman masa dia ambil saya berlakon Dia Bidadariku. Dia Bidadariku, Era Fazira berlakon juga cerita tu. Dia telefon saya, Adi, abang tengah baca skrip ni, abang ternampak ada satu watak ni, abang terus teringat pada Adi. Abang nak ambil Adi, dia kata ni watak ni mesti Adi ni. Oh iya ke abang? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Watak apa tu abang? Lawyer yang gatal. Memang tepat. Ya, terima kasih banyak lah abang. Tak apalah, saya terima. Memang itulah episod kedua. Yang pegang bunga. Yang pegang bunga tu. Ingat tengok cerita tu. Aku nak tengok ya Allah. Ya Allah malunya. Macam tak nak ngaku kenal. Tak nak ngaku kenal lah dia. Aku kenal ya Allah. Memang gilang kepala. Maknanya lakonan tu berjaya. Berjaya. Kalau kita menyampah watak tu, maknanya kita berjaya lah. Tisha Syamsi Umar, pelakon yang saya nak tackle kan. Tisha Syamsi Umar. Pernah saya berlakon dengan dia kan, saya tengah nak tackle dia. Bila Abang Aziz kata cut, dia cakap apa tau dekat saya, Tisha Syamsi Umar tu cakap saya, abang minta maaf banyak abang, tapi masa tadi abang cakap dengan saya kan, saya rasa macam nak tumbuk sangat abang. Sampai begitu sekali. Kira berjaya lah. So lawyer yang gatal memang watak yang natural untuk saya. Ya, betul. Memang hakikatnya di luar dan belakang filem dia memang gatal. Okay, Abang Adi. Mungkin ada pesanan untuk family ke, untuk Dina Batrisha ke? Okay, pesanan saudara mara yang tengok pesanan ke? Pada anak saya, pada semua orang di luar sana tu, pada tak kira lah siapa pun. Kita dah tentunya akan menghadapi kegagalan. Tak kira besar ke kecil, kita akan menghadapi kegagalan. Tapi apa yang membezakan kita dengan orang lain ialah kita bangkit daripada kegagalan. Itu saja ya. Ramai orang dia bunuh diri pun ada. Terjun Jambatan Pulau Pinang pun ada. Bukan lawak memang betul, kita baca dalam surat khabar. Terjun Jambatan Pulau Pinang. Jangan jadi sampai macam tu sekali. Tak kiralah teruk mana pun hidup kita sekalipun, kita kena bangkit balik. Terjun rendah sudahlah kan. Jangan. Bangkit balik. Okay, ingat balik dan kita atur baliklah hidup kita, fikir balik kan dengan pegangan hidup kita semuanya, dan yakinlah bahawa
kita boleh bangkit balik. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya, gambar tai kudasai. Ya, Ajar-ajar fighting ni cakap Korea. Gambar tai kudasai dia cakap. Annyeonghaseyo. Itu je lah saya tahu. Okey, terima kasih banyak Abang Adi kerana sudi bersama kita. Sama-sama Bro Alim. Bro Alim yang Soyawan. terbaik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dibincang tadi memberikan sumber inspirasi yang sangat baik pada semua yang nonton. InsyaAllah. Ada banyak manfaatnya. Berani untuk berubah. Ya. Berani ambil cabaran, berani tukar menjadi orang Ya. lain. Jadi berani macam Bro Alim ni juga. Ya, walaupun dah masuk hospital, baru keluar hospital, terus juga datang buat rakaman demi anda. Ya. Jadi setialah bersama Soya One. Ya. Setialah bersama Bro Alim. Ya. Ya. Ajar-ajar fighting. Okey, terima kasih banyak. Kita sama-sama ucapkan terima kasih. Jumpa lagi tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Jumpa lagi. Jauh pokoknya. Jumpa lagi minggu depan. Okey. Macam biasalah. Boleh tengok ulangan kita di YouTube. Dan jangan kita Soyawan. SOYAONE 1. Di YouTube ya? Ya, YouTube ada. Kita dah edit lah. Yang ni live. Di Hmm. YouTube kita yang kita Potong-potong lah. potong edit dia sikit lah. Okay, kita edit sikit perut Adi Effendi biar kasi kurus nampak slim. Okey, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Waalaikumsalam.